Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita diberkati dan dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu berbicara berkaitan tentang junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambahkan lagi kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi, kemudiannya meneladani apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita syukur banyak-banyak kepada Allah sebab diberikan kita nikmat iman, nikmat kesihatan dan juga nikmat masa sehingga kita sama-sama dapat duduk di dalam majlis ilmu dan mendengar majlis ilmu ini. Moga-moga dengan sebab kita zahirkan syukur ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi nikmat seperti mana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah, janji daripada Allah, la azidannakum, Allah akan melipat gandakan lagi nikmat. Wa la in kafartum, dan sesiapa yang tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah di hari akhirat tersangat-sangatlah pedih, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan tentang junjungan baginda Nabi, dan hari ini kita akan sambung perbincangan tentang perang Khaybar. Hari ini kita akan masuk peperangan-peperangan di dalam perang Khaybar. Walaupun namanya perang Khaybar, tapi di dalam perang ni dia ada bersiri-siri lah, sebab Nabi dan para sahabat menyerang daripada satu kubu ke satu kubu. Kalau ibu-ibu tengok pada buku ensiklopedia perang Rasulullah tu, gambar besar tu adalah gambar bayangan kubu-kubu Khaybar, dan kubu seperti itu ada lebih kurang dalam 8 kubu. Ada 8 kubu. Baik, saya minta maaf ibu-ibu, saya tak ada buku ensiklopedia perang sebab hari ini saya live daripada hospital. Jadinya kalau ibu-ibu tengok buku ensiklopedia perang tu, saya ada senaraikan 8 kubu. Pada 8 kubu ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian dalam konteks kita ni seolahnya macam ada dua daerah. Ada dua daerah. Satu daerah, bahagian pertama tu ada 5 perumahan. Itu bahasa mudahlah. 5 kubu tu maksudnya ada 5 perumahan. Manakala bahagian yang kedua, daerah yang kedua tu ada 3 perumahan, ada 3 kubu. Okey, sekarang ni dalam riwayat-riwayat sirah menunjukkan kepada kita peperangan tu semuanya berlaku pada bahagian pertama ataupun pada daerah yang pertama tu. Ada 5 kubu tu, 5 kubu tu berlaku peperangan. Okey, 5 kubu tu berlaku peperangan. Baik, bukan saya sakit, bukan. Anak sakit. Anak saya sakit demam. Demam sampai 39 darjah Celsius dah 2 hari dah. Jadi masuk hospital lah, warded lah. Ni pun tak surut-surut lagi lah. Okay. Baik. Okay, jadinya
Nabi SAW ni 5 kubu yang pertama tu, di bahagian pertama tu iaitu berlaku peperangan. Manakala bahagian yang kedua tu hanya pada kubu benteng Al-Qamus. Saya ada tulis kat situ kan, ada benteng Al-Qamus. Saya minta maaf ibu-ibu, saya tak ingat muka surat berapa. Mungkin ada ibu-ibu yang boleh bantu. Saya minta Boda Azrina lah. Boda Azrina mungkin boleh bantu. Muka surat 161 tu. Okay, muka surat 161 tu tengok di bahagian kiri tu saya ada senaraikan kubu-kubu tu. Okay, saya ada senaraikan kubu-kubu tu. 5 kubu yang pertama, benteng Naim. Kemudian ada benteng As-Sab. Saya tak ingat, saya sebut benteng ataupun kubu. Kemudian adanya benteng ataupun kubu Qal'ah Zubair. Kemudian ada benteng Ubay. Kemudian adanya benteng An-Nizar. Saya rasa kota kan? Okey, kota Naim, kota As-Sab, kota Qal'ah Zubair, kota Ubay, kota Nizar. Ini 5-5 ni berlaku peperangan. Daripada 5 ni, yang paling kukuh adalah kota An-Nizar. Yang paling kukuh adalah kota An-Nizar. Kota ni, masa orang Yahudi berhadapan dengan baginda Nabi SAW dan tentera-tentera Islam, wanita-wanita mereka, orang-orang tua dalam kalangan Yahudi bersama dengan anak-anak kecil, semuanya ditinggalkan di kota An-Nizar. Semuanya. Okay, semuanya ditinggalkan di kota An-Nizar. Sebab di kota An-Nizar ni adalah kota yang paling kukuh, paling ampuh. Kota yang paling kukuh dan paling ampuh. Semua kota ni dia ada dia punya kelebihan lah. Dia ada kelebihan dan keutamaan dia. Okay, ada kelebihan dan keutamaan dia. Cuma An-Nizar ni dia paling kukuh, paling kukuh dan paling ampuh. Pertahanan dia paling ampuh. Jadi mereka-mereka ni wanita-wanita, orang tua dan kanak-kanak ditinggalkan di kawasan tersebut. Manakala bahagian yang kedua nanti, benteng Al-Qamus, benteng Al-Watih dan benteng As-Sulalam ni benteng-benteng ni ataupun kota-kota ni adalah kota-kota yang tak kuat sebenarnya. Kota-kota ni tak kuat. Hanya kota Al-Qamus sahaja yang berlaku peperangan. Selepas tumbangnya Al-Qamus ni, yang lain semua menyerah diri dah. Semuanya menyerah diri. Dia orang menyerah adalah kerana, nanti kita akan bincang lah tentang Abi Al-Huqaiq ni daripada Bani Nadir. Abi Al-Huqaiq ni sendiri yang surrender. Jadi peperangan ni dia berlaku lebih kurang dalam perang Khaybar ada 6 perang lah. Ada 6 perang. Sebab 5 kubu yang pertama, kota yang pertama, di bahagian pertama semua perang. Manakala bahagian kedua hanya kubu Al-Qamus saja. Kota Al-Qamus saja yang berlaku peperangan. Okey, baik. Kita masuk satu persatu. Baik. Okey. Alright. InsyaAllah lah doakanlah ya. Saya dekat KPJ Rawang. Di KPJ Rawang. Okey. Baik. Okey. Selain daripada 8 kota ni ataupun 8 kubu ni, ada tak kubu-kubu yang lain? Ada. Tapi kubu-kubu tu adalah kubu yang sangat kecil dan kubu yang sangat lemah lah. Jadi yang 8 ni adalah 8 kubu yang terbesar, yang terkukuh dan yang memiliki dia punya kelebihan tersendirilah. Okey. Baik, kita tengok kubu yang pertama ataupun kota yang pertama dikenali sebagai kota Naim. Okey, kota Naim ni dia adalah kota yang pertama. Biasalah kalau ibu-ibu pernah pergi ke Petra tak di Jordan ataupun kita pergi satu kawasan istana, yang depan sekali ni bahagian guard kan, mesti ada pos jaga, nak masuk ke situ mesti ada kawalan ketat. Tapi yang paling hebat sudah tentulah yang paling belakang lah, betul tak? Yang paling hebat sudah tentu yang paling belakang, sebab yang belakang tu tempat-tempat aset dia ke, makanan-makanan dia ke, semuanya duduk di belakang. Jadinya di antara yang paling kukuh ni adalah An-Nizar lah yang paling kukuh, tapi yang paling awal ni An-Naim antara yang terkukuh juga. Dan di kota An-Naim ni dia memuatkan bilangan rakyat dalam kota ni sahaja mencecah 1,000 orang. Jadi ibu-ibu boleh bayang betapa besarnya kota ni sampai 1,000 orang boleh duduk dalam kota tu. 1,000 orang. Cuba kita kumpulkan 1,000 orang. 100 orang pun kita rasa ramai. 200 orang pun kita rasa ramai. Bayangkan 1,000 orang duduk dalam satu kota. Maksudnya kota ni besar dan sangat-sangat kukuh. Dan ketua dia dekat situ ataupun kita panggil ketua kampung dia dikenali sebagai Marhab.
Okay? Dikenali sebagai Marhab. Marhab ni dia ada seorang pembantu dia. Seorang nama Marhab dan seorang lagi nama Yasir. Okay. Marhab dan Yasir ni dia adalah pahlawan Yahudi Khaybar yang paling terkenal. Okay. Dia adalah pahlawan Yahudi Khaybar yang paling terkenal. Tak ada orang boleh lawan dengan dia orang ni. Sebab mereka ni dah terbukti dan teruji dengan pahlawan sezaman dia adalah pahlawan yang paling terkuat. Saya pernah sebut pada ibu-ibu sebelum ni, orang Yahudi ni dia terkenal dengan sifat penakut. Okay. Tetapi dia berbeza dengan Marhab dan dia berbeza dengan Yasir. Dua-dua ni adalah pahlawan Yahudi yang paling berani dan paling kuat. Dan dia diakui kekuatan dia oleh kita kata masyarakat serantau dengan Yahudi Khaybar ni. Okey. Jadinya bila Ali bin Abi Talib masuk saja, Nabi SAW perintahkan. Sebelum ni kita dah bincang. Nabi kata apa? Aku akan serahkan bendera ni yang menjadi ketua pemegang panji dalam perang Khaybar ni adalah lelaki yang Allah cintai dan Rasul cintai. Okey. Semua sahabat Nabi ni nak jadi orang yang Allah cintai dan Rasul cintai. Semua tanya-tanya pada Nabi, siapa ya Rasulullah pemegang panji, siapa Rasulullah? Akhirnya Nabi sebut yang paling Allah cintai dan Rasul cintai adalah Ali bin Abi Talib. Okay, jadi Ali pun pegang panji tu. Dan Nabi SAW pesan pada Ali. Kata Nabi SAW kepada Ali, wahai Ali, sebelum kamu memerangi mereka, adalah lebih baik untuk kamu dakwah mereka kepada agama Allah. Dan seandainya kamu dakwah mereka kepada agama Allah dan mereka terima agama Allah, maka itu seolahnya mereka mendapat unta merah. Okay, untuk mendapat unta merah. Saya dah terangkan dah maksud hadis. Kebanyakan kita ingat kita buat kerja agama ni, orang terima dakwah kita dapat unta merah. Sebahagiannya menafsirkan seperti itu. Tapi para ulama hadis menyebutkan yang dimaksudkan unta merah tu adalah berkaitan tentang hidayah Allah. Maksudnya hidayah Allah ni adalah unta merah. Unta merah zaman Nabi adalah satu aset ataupun harta yang paling bernilai dan yang paling menjadi rebutan manusia pada zaman Nabi SAW. Kita kata rare lah sebab unta ni biasa warna putih, warna brown kan, warna gelap-gelap sedikit. Yang ini unta tu berwarna merah, ni unta yang paling mahal lah. Jadi Nabi nak bagi tahu hidayah tu paling bernilai. Orang yang mengajar hidayah ni maksudnya menyampaikan hidayah pada manusia itu paling berharga. Dan orang yang terima hidayah pun adalah benda yang paling berharga. Jadi Nabi sebut pada Ali, sebelum kamu berperang ni, yang paling penting sekali adalah dakwah kepada orang Yahudi Khaybar. Jadi Ali ni sahut perintah Nabi, dia masuk ke kota An-Naim dan waktu itu Marhab ni dia bersyair. Ni orang Arab ni, walaupun dia bergaduh ke, walaupun dia marah ke, walaupun dia nak berperang, syair tak tinggal. Syair tak tinggal. Kalau orang Melayu ni siap bergurindam. Kita nak nampak, mungkin kita rasa pelik lah. Macam mana boleh bersyair-syair pula kan? Saya rasa tak pelik. Dia macam budaya kita lah. Orang kita nak pergi berkahwin, nak pergi meminang, maka kita akan berpantun terlebih dahulu kan. Berpantun. Mungkin orang kata kenapa lah orang Melayu ni berpantun. Tapi sebenarnya itu adalah kita punya budaya dan kita menunjukkan ke apa kita nak sebut dia macam adat. Dia bukan adat satu hal lah. Dia macam satu lambang, simbol kepada diri kita lah. Simbol bangsa kita, jati diri, identiti. Macam-macam lah kita boleh sebut. Tapi benda tu tak pelik. Kalau logiknya, kamu sempat lagi ya nak bersyair-syair, nak bergurindam. Dia bukan soal tu. Dia soal benda tu dah menjadi budaya dah. Dah jadi budaya dah. Dia bahkan menjadi lambang kemegahan. Gah. Dia buat macam tu jadi gah. Okay? Jadi gah. Semua orang akan memandang tu dengan pandangan kemuliaan lah. Jadi Marhab ni ketua Yahudi, pahlawan Yahudi di benteng pertama ni, kota Naim. Dia sambil libaskan pedang dia pun bergurindam lah. Dia kata apa? Kota ni tahu aku adalah Marhab. Dia sebut dengan nada sombong lah. Aku ni taiko lah. Aku ni yang paling taiko dekat kota ni. Dan dia kata apa? Akulah orang yang paling hebat, jago dalam bermain senjata. Dan aku ni adalah pahlawan yang telah diuji dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Dan apabila seruan perang sudah tiba,
maka aku pun naik semangat untuk berperang. Ucapan dia tu menampakkan gah dia dan keberanian dia. Dan orang bersorak lah. Ibu-ibu boleh bayangkan orang macam kita nak pergi Minang, pantun. Pantun pula sedap, kena pula hujung rimah dia kena. Semua orang bersorak, dia dah jual dah. Okey, siapa pula nak membeli, macam tu lah. Okay. Jadi waktu tu kata Salamah bin Al-Aqwa, dia pun sebutlah tentang ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Amir. Amir ni tentera Islam. Lalu Amir membelilah syair daripada Marhab tadi tu, musuh dia. Dan dia pun kata apa, kota Khaybar ni pun tahu aku adalah Amir. Dan aku adalah pahlawan yang paling mahir dalam dan berpengalaman dalam berperang. Jadi mereka pun berlakulah peperangan. Okey. Jadi perang yang pertama ni kita panggil sebagai duel. Okey. Dipanggil sebagai duel. Duel ni kita istilahkan sebagai perang tanding. Perang tanding di dalam bahasa kita ni kita kata perang one by one lah. Sebelum berlakunya perang terbuka, maka ada perang one by one. Tujuan dia apa? Perang one by one ni akan menentukan siapa kumpulan yang paling kuat. Kalau main bola sepak, saya dah sebut dalam perang Badar dahulu, kalau kita main bola sepak, penalti tu di hujung perlawanan. Kalau tak boleh gol, seri. Last kali penalti. Tapi dalam peperangan sezaman dengan Nabi ni, zaman Nabi ataupun zaman medieval, mereka ni akan perang one by one tu terlebih dahulu. Dan mereka sangat mengharapkan menang. Sebab apa? Dia akan menaikkan semangat tentera ataupun dia akan menurunkan semangat tentera. Dia tak boleh kata perang kalah mati. Sebab dia hanya permulaan sahaja, intro sahaja. Maksudnya dia macam mukaddimah lah. Sebelum kita bertembung ni, kita hantar tentera kita yang paling gah kali. Siapa yang paling kuat dalam pasukan, dia dihantar. Sebab itu Nabi SAW selalu menghantar dalam pasukan ni adalah Ali bin Abi Talib. Okay? Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Salah satunya sebab dia adalah keluarga Nabi. Dan yang kedua, Ali bin Abi Talib ni adalah sahabat yang paling gagah lah di medan peperangan. Jadi Nabi hantar Ali bin Abi Talib ni sebab tujuan dia, kalau kita menang, naik semangat sahabat-sahabat Nabi ni untuk mara berperang. Okay? Manakala pihak musuh akan terus down lah untuk berperang. Okay. Jadinya selalunya dia akan hantar 3 wakil. 3 ke 5 wakil. Dan mereka akan one by one lah. Okay. Cuma dalam perang ni, Nabi SAW hantar kepada Ali. Nabi duduk di kubu. Jadi Ali uruskan benteng Naim. Masa berlakunya perang ni, Marhab, dia lontarkan cabaran, maka yang sambut itu adalah Amir, tentera Islam. Jadi mereka pun berperang lah. Sambil dia berpedang one by one ni, Marhab punya pedang ni tertusuk Marhab punya pedang ni tertusuk pada shield yang dipegang oleh Amir dan tembus. Okey, tembus. Okey, nak kata gagah betul Marhab ni. Lalu Amir ni dia nak bunuh, dia nak tebas kaki Marhab ni, dia punya pedang dia tu terkena kaki Marhab dan terpantul balik kena kaki dia. Dan akhirnya dia pun syahid di dalam peperangan ni. Nak kata Marhab ni memang terkenal badan gagah, kuat, macam takluk senjata. Bukan nak kata dia kebal, tapi takluk. Memang badan dia gagah. Jadi bila dia pukul senjata tu pantul balik kena dia dan terlibas kakinya sampailah dia meninggal dunia. Bila Amir ni meninggal dunia, maka Ali bin Abi Talib lah yang menggantikan. Sebagai ketua pasukan kan, Ali bin Abi Talib pun turun. Ali bin Abi Talib pun turun, tuan-tuan. Dia pun berperang lah antara ni one by one. Ni serang, yang ni pertahankan diri, yang ni serang pertahankan diri. Akhirnya Ali bin Abi Talib pun dapat peluang dan Ali bin Abi Talib pun berjaya menebas kepala Marhab kepala pasukan, ketua pasukan Yahudi ni yang bernama Marhab. Bila dia penggal kepala, selesai. Semua orang tak boleh nak cakap apa sebab Marhab ni terkenal dengan kepahlawannya. Tiba-tiba Ali bin Abi Talib menang. Okey, Ali bin Abi Talib ni menang. Bila dia menang, subhanallah, semua orang bersorak dan semua orang nampaklah kewibawaan Ali bin Abi Talib ni sebagai ketua panglima perang. Dan waktu tu orang Yahudi sendiri pun, dalam riwayat-riwayat surah kata apa, orang Yahudi sendiri pun berdiri di atas kubu-kubu An-Naim ni dan masing-masing mengatakan Ali bin Abi Talib ni layak menang dalam peperangan tersebut. Nak kata apa, mereka semuanya rasa macam
terpakulah melihat kepahlawanan Ali bin Abi Talib. Kita nak kata macam ni ibu-ibu, kita ni bermusuh, tapi kalau musuh tu betul-betul berwibawa, kita tak boleh nafikan. Macam itulah. Jadinya orang Yahudi walaupun bermusuh dengan tentera Islam, tapi bila dia tengok cara Ali berperang dengan Marhab tu, mereka sendiri mengatakan, wahai Ali, kamu memang layak untuk menang di dalam peperangan ini. Ini nak tunjuk kepahlawanan daripada Ali bin Abi Talib. Baik, lepas tumbangnya Marhab, maka naiklah pembantu dia, seorang lagi pahlawan Yahudi bernama Yasir. Maka Yasir ni bangkit, nak teruskanlah misi perang one by one ni, dan dia pun melontarkan cabaran kepada tentera-tentera Islam. Bila dia cabar kepada tentera-tentera Islam, yang sahut cabaran dia adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair pun bangun. Okay? Az-Zubair ni adalah sepupu Nabi SAW. Ibu dia bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Okay. Jadi Az-Zubair pun bangun. Az-Zubair berperang dengan Yasir dan akhirnya Az-Zubair menang lawan Yasir. Kita nak kata macam ni, peringkat pertama ni 2-0 dah. Tentera Islam 2, manakala Yahudi 0. Dan waktu itu selepas berlakunya kekalahan 2 ni, perang tanding ni, maka berlakulah perang secara terbukalah di antara mereka ni. Okay, bila lawan-lawan, akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada tentera Islam. Dan tentera Islam berjaya menawan kota Naim. Okay, tentera Islam menang lawan kota Naim. Dah tawan dah. Maka sebahagian orang-orang Yahudi di kota Naim yang selamat, semuanya lari dan berpindah ke kota As-Sab. Semuanya lari. Daripada satu kota ke satu kota. Kumpulan ni, kota ni dah ditawan. Mereka pun keluar, lari pindah ke kota As-Sab. Ni kota yang kedua. Okey. Kota yang kedua ni, kota yang lebih kukuh daripada kota Naim. Kota Sab ni, kota yang lebih kukuh daripada kota Naim. Dan pada kota ini, Ali bin Abi Talib telah hantar seorang sahabat jadi ketua pasukan. Kan dia, kita nak kata yang paling tinggi sekali, Nabi. Bawah Nabi ada Ali bin Abi Talib. Bawah Ali bin Abi Talib, Ali pecah-pecahkan sahabat-sahabat Nabi ni, ada ketua-ketua dia. Pada kota Sab ni, Ali bin Abi Talib hantar seorang sahabat namanya Al-Hubab bin Al-Munzir. Okay? Al-Hubab bin Al-Munzir. Al-Hubab bin Al-Munzir ni gunakan strategi pengepungan lah. Ini biasa, strategi yang selalu Nabi lakukan ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Kerana terkenal dengan sifat penakutnya mereka, maka Al-Hubab ulang lagi sekali, dia melakukan kepungan selama 3 hari. Okey. Waktu mereka melakukan kepungan selama 3 hari, ada riwayat daripada Ibnu Ishaq menyebutkan, datang ada seorang lelaki kepada Nabi SAW, dan mereka pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni dah usaha keras, kami dah buat macam-macam, tolonglah doakan kami untuk kami dapat kejayaan. Lalu Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Nabi kata apa? Wahai Allah, engkau tahu tentang mereka dan mereka tak mempunyai apa-apa kekuatan. Maksudnya tentera-tentera Islam tak ada kekuatan dan aku pun tak ada apa yang aku nak hulurkan bantuan kepada tentera Islam. Jadi tolonglah wahai Allah untuk berilah kejayaan kepada tentera-tentera Islam. Dalam riwayat kata apa? Iaitu kota Sab bin Muaz ni adalah kota yang paling mewah. Maksudnya aset-aset harta-harta ni kebanyakan diletakkan di kota Sab. Jadi Nabi kata apa? Tolonglah berikanlah kemenangan kepada kota ini kepada tentera-tentera Islam ni. Sebab kota ni lah kota yang paling mewah dan banyak bekalan-bekalan makanan di dalam kota tersebut. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, makbulkan doa Nabi ni dan berikanlah kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Dan disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, dia kata apa? Di Khaybar tidak ada benteng seumpamanya, iaitu seumpama kota As-Sab ini yang memuatkan bekalan makanan dan daging yang paling banyak. Okey, maksudnya kita boleh nampak gambaran. Benteng As-Sab ni ataupun kota As-Sab ni adalah tempat orang Yahudi letakkan harta mereka dan letakkan simpanan-simpanan makanan mereka di kota As-Sab. Setiap kota ni dia ada fungsi-fungsi dia lah. Tadi kota Naim sebagai kubu pertahanan yang paling awal, tempat guard-guard kat situ. Sekarang ni tempat simpanan makanan dan juga harta-harta mereka. Ibu-ibu kejap ya.
Ibu-ibu tunggu sekejap boleh tak? Kejap kejap. Okay. Boleh Ustaz. Kejap nak uruskan anak kejap. Kejap je. Allahu Akbar. Ustaz dah lewat aku tu. Kat Gano. Anak Ustaz demam di hospital KPJ Rawang. Oh, Masya Allah. Moga sihat-sihat cepatlah. Anak cik cucu pun ni masuk kat 40 suhu. Masuk kat tanah merah. Tubik dah. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan, keafiatan buat anak Ustaz dan permudahkan semua urusan Ustaz, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah amin. Semoga pemudahkanlah urusan doktor merawat. Juga. Dan serasilah obat yang dibagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Puan Miskinah sihat ke? Alhamdulillah sihat ni. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Sihat. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Itulah kejap ni sihat kejap tu lah. Tentulah. Sekarang pergi masjid surau ke lagi? Siapa? Kak Miskinah. Surau mana? Surau Ikhlas tak pergi dah. Oh tak. Kat rumah je. Surau sini kadang dekat ni, kadang di ceramah kadang. Kadang dengar ceramah lah ya. Ni kat rumah ada, tunggu kat rumah je lah. Ya. Terus ke? Ya, terus. Sihat. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Semput je. Pagi-pagi. Alhamdulillah. Sihat orang tua tu dia sakit ngada-ngada kan. Kejap dia datang, kejap dia sihat. Kejap ngada-ngada sakit. Dia manja-manja sikit Puan. Manja-manja. Manja-manja. Kejap terlentang, kejap bangun, kejap macam-macam. Sakit orang tu. Sakit ngada-ngada. Berapa umur Ustaz dia? Pula. Tadi Cik Ha doa tu Kak Ros aminkan. Alhamdulillah. Siapa lagi doa tadi? Kak Ros amin. Cakap dengan Ustaz. Kalau Ustaz dah jumpa lah kan. Banyaklah kawan beri pada Anak dia sekolah rendah lah tu. Kecil-kecil anak dia. Laki-laki yang kecil, perempuan ada yang perempuan kecil yang hati sekolah tu. Pasal lelaki. Tak no, ambil lah nama anak dia, nanti kita boleh baca doa. Nanti minta kat Ustaz nama penuh, nanti kan kita setiap malam kan baca Yasin. Boleh lah insyaAllah. Lah kalau Ustaz rajin kan apa tu, samping kita dapat lawatan hospital tu, kita buat juga untuk kerja sendiri. Kita gunakan apa tu, air berahan irisan bawang merah kecil. Rotok kawan dulu tengok kawan demam panas macam tu lah. Iris, mayam, bawang merah tu kecil, nipis-nipis. Lepas tu taruh dalam mangkuk, bubur cuka sesuatu, bubur air sikit. Lepas tu perah ramai sampai dia naik bau cuka tu.
rupa dia pun merah macam kita makan nasi biryani dekat kedai mak-mak kan ada bawang merah yang Macam air tu, Puan. Makan murtabak kak, bawang makan murtabak. macam bawang murtabak tu. Macam tu lah Lepas jadi tu, dia. air tu buat apa? Air tu buat minum ke? Bukan air tak. So? Air tu dah habis, buang bawang tu asingkan, ambil air dia. Lepas tu ambil tawa kecil, masukkan dalam air bawang tu. Lepas tu perah lah, tapi ada lembab. Macam kita taruh dekat atas air kan. Air. Okey. Kita taruh bawang ketiak, pelikat. Bawang ketiak, lepas tu pelipat betis ni, taruh. InsyaAllah dengan izin Allah kan, dia akan tarik demam tu. Lepas tu bila dah kain tu, cukup kejap tau kain tu kering. Kalau demam tu panas. Masuklah lagi celup lah air tu. Bila air tu dah habis, kita buat dah lagi air bawang tu. Tapi bubuh air banyak ke kak? Bawang tu kan banyak air. Jangan banyak sangat. Untuk kita dapat sedapkan sikit dalam pada tawar tu kan. Jadinya tapi kita baca selawat tu, apa tu, doa Nabi Ibrahim tu dalam surah Isra tu. Mira cakap badan berbau-bauan. Biasa boleh. Memang sebab bukan sebab satu badan bau-bauan tu. Tak, dekat pelikat je, dekat daging, dekat bawah ketiak, dekat pelikat. Ustaz dah ready tu. Sila Ustaz. Cuka banyak mana orang tanya? Cuka satu sudu. Oh. Nanti kat Wan WhatsApp Ustaz ni. Lepas tu makan batu kicap martabak. Ada kat WhatsApp Ustaz tinggi dengan dia punya apa tu, dengan apa tu doa. Kan Nabi Ibrahim tu dicampakkan ke dalam api kan. Ustaz dah masuk dah tu. Ustaz dah ada. Beritahu. Silakan Ustaz. Okay, baik. Alright. Okay, kita dekat kota As-Sab, minta maaf minta maaf banyak. Okay, kita dekat kota As-Sab. Jadinya Nabi SAW ni dengan para sahabat Nabi ni yang dipimpin oleh Al-Hubab bin Al-Muzir ni, lepas dia dapat kota As-Sab ni, maka dalam kitab Ar-Rahikul Makhtum dia pun kata, pada kota As-Sab ni Nabi dan juga para sahabat mereka dapat ada banyak perkara lah. Pertamanya iaitu di dalam kota inilah tentera Islam dapat manjanik. Manjanik ni dia macam kalau ibu-ibu tengok pada buku ensiklopedia Perang Rasulullah tu, dia adalah gambaran dekat bawah tu. Manjanik ni kalau kita macam meriam lah. Ni alatan senjata, aset ketenteraan. Yang kedua, Nabi SAW banyak dapat perisai-perisai besar daripada kota Yahudi, kota As-Sab ini. Okey. Dan yang berikutnya iaitu banyak haiwan-haiwan ternakan ataupun sumber-sumber makanan yang disimpan di dalam kota ini. Betul, zaman Nabi pun dah ada macam meriam. Cuma Nabi SAW ni teknologi orang Arab dia tak guna teknologi ni. Manjani tak ada. Manjani ni teknologi yang diambil daripada Parsi dan juga daripada Rom. Okay. Tapi orang Yahudi dapat teknologi ni, dia ada dan disimpan teknologi ni. Tapi orang Arab ada tak? Tentera Islam Madinah tak ada, tentera musyrikin Quraisy pun tak ada. Jadi sebab itu dalam perang ni lah, perang pertama yang Nabi gunakan manjanik, iaitu pada kubu yang paling akhir nanti. Kubu yang paling kukuh iaitu kubu yang paling akhir, kubu yang dikenali sebagai benteng ataupun kota An-Nizar. Kota tu lah yang baru Nabi gunakan manjanik. Tapi sekarang ni Nabi baru collect manjanik ni yang Nabi jumpa di dalam kota As-Sab bin Mu'az. Kota ni, nama kota tu lah kota As-Sab. Okey. Baik. Nabi dapat apa kita kata aset-aset ketenteraan. Yang kedua pula, kota ni pula ada sumber makanan. Kalau tengok dalam kitab Rahikul Makhtum, dia kata apa? Sebabkan peperangan ni dah berlarutan beberapa hari, perjalanan jauh, Madinah nak sampai ke Khaybar. Kemudian Nabi dan para sahabat dah tawan dah kota Naim, tak tahu berapa hari lah, tak disebutkan dari riwayat. Kemudian pada kota As-Sab pula kepungan 3 hari. So kita dah boleh bayang, dia dah mungkin cecah seminggu ataupun seminggu lebih. Daripada awal perjalanan sampailah ke hari ni, lebih kurang dalam seminggu ataupun seminggu lebih sahabat Nabi ni dah menghadapi macam-macam kesukaran lah, kurang makanan dan sebagainya.
Maka kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sahabat-sahabat waktu itu dalam keadaan kelaparan. Jadi mereka telah menyembelih keldai. Keldai ni mana datang? Keldai ni adalah haiwan yang telah disimpan oleh Yahudi di kota As-Sab. Jadi sahabat Nabi ni sebab kelaparan, mereka pun sembelihlah keldai-keldai ternakan yang ada dalam kota tersebut. Bila dia sembelih dan mereka makan, Nabi SAW tahu dan Nabi SAW melarang daripada memakan daging keldai. Sebab itu daging keldai ni adalah haiwan yang diharamkan untuk kita daripada makan. Okey, itu antaralah yang berlaku dalam peristiwa kota As-Sab. Baik. Lepas kota As-Sab ditawan, maka Yahudi ni pindah lagi. Daripada kota As-Sab pindah pula ke satu lagi kota disebut sebagai kota Qal'ah Az-Zubair. Kota Zubair. Qal'ah Az-Zubair. Dipanggil Qal'ah Az-Zubair ni sebab kota ni adalah kota yang tertinggi. Di antara kota-kota yang ada dalam bahagian pertama ni, daerah pertama ni, yang paling tertinggi adalah kota Qal'ah Az-Zubair. Sebab apa? Sebab kota Az-Zubair ni duduk di atas puncak bukit. Dikelilingi dengan gunung ganang, kemudian ada puncak, dia ada bukit, di atas puncak bukit tu adalah kota Az-Zubair. Saya dah tunjuk pada ibu-ibu kan sebelum ni, video kita pergi di sana. Kota yang masih lagi kekal salah satunya adalah kota Zubair yang duduk di atas bukit. Okey. Baik, jadi Yahudi yang daripada kota Naim pindah ke kota As-Sab, dan daripada kota As-Sab mereka pun lari lagi pindah ke kota Zubair. Okey. Baik. Kota Zubair ni pula, kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tentera Islam bersama dengan kuda-kuda mereka tidak berupaya untuk masuk ke kota ini disebabkan laluan menujunya adalah sukar dan keadaan kota ini yang sangat teguh. Lantaran itu Nabi SAW mengambil keputusan untuk mengepung benteng ini selama 3 hari. Saya nak bayangkan kepada ibu-ibu, kukuh tak kukuhnya kota ni, okay, kukuh tak kotanya kubu ni, sampai ke hari ni kalau kita pergi, kita masih lagi boleh nampak adanya dinding dia, adanya tembok-tembok dia, ada lagi pintu dan juga tingkap dia. Tidak ada satu pun yang roboh lah, yang roboh hanya sebahagian-sebahagian kecil. Tapi dia masih lagi kukuh, masih lagi kukuh berdiri. Dan bentuk tu tak lari lah. Bentuk tu tak lari, masih lagi seperti sedia kala. So, kita boleh bayangkanlah, kalaulah sudah ribuan tahun, dia daripada lantai tu sampai atas kursi tu. Dia kencing. Okay, jadinya kita boleh bayangkan kalaulah satu bangunan kekal sampai 1000 tahun lebih, kita boleh katalah ini antara yang kukuh dan kuatlah binaan dia. Dan apatah lagi kalau hari ini pun kukuh, jadi pada zaman dahulu tu, waktu dia dibina tu, sudah tentulah dia antara yang menjadi simbol kemegahan, kekukuhan dan simbol kekuatan bagi orang-orang Yahudi Khaybar. Sebab mereka ni berharta. Jadi bila dia berharta, sudah tentulah dia membina tembok yang paling berkualiti lah sebagai kubu pertahanan bagi mereka. Okey, baik. Jadinya Nabi SAW tak boleh naik. Dengan kuda-kuda tak boleh naik. Laluan sukar dan tembok tu sangat kukuh. Jadi Nabi SAW buat kepungan. Dan ada seorang Yahudi ni, sebab antara Yahudi ni ada juga yang surrender, yang masuk Islam. Cuma dalam riwayat tak sebut Yahudi ni siapa. Cuma dia kata ada seorang Yahudi ni datang bertemu dengan Nabi SAW. Maklumkan kepada Nabi apa yang Nabi buat. Kepungan 3 hari di kota Zubair ni adalah perkara yang sia-sia sebenarnya. Sebab apa? Dia kata dalam kubu ni, kota Az-Zubair ni, kota ni sangat kukuh. Dalamnya cukup dengan bekalan makanan dan mereka ada sumber minuman. Sebab di Khaybar, muka bumi dia Allah cipta secara semula jadi, memang ada mata air yang keluar secara semula jadi. Dia terpancut daripada bumi semula jadi, banyak, beratus. Kalau ibu-ibu tengok video saya yang dahulu tu, sampai ada sungai mengalir dalam kebun-kebun di kota Khaybar. Sedangkan kawasan itu adalah kawasan padang pasir kan. Tapi akhirnya jadi subur sebab adanya sungai. Kenapa ada sungai? Sebab keluar mata air secara semula jadi. Jadinya kota Zubair ni, kelebihan dia,
Dia duduk di puncak, pertahanan dia kukuh, dan dia juga ada sumber air semula jadi yang keluar daripada kubu ni. Jadinya Yahudi ni bagi tahu pada Nabi, dia kata kalau kamu tunggu dekat 3 hari dekat sini, ini adalah perbuatan yang sia-sia lah. Kenapa? Sebab mereka takkan keluar. Walaupun setahun pun tak ada masalah. No problem. Setahun mereka stay dalam kota pun tak ada masalah. Sebab keperluan asas dia cukup dah. Okay? Panas. Panas tak ada? Ada. Okay? Dalam tempoh setahun pun nak duduk kat situ tak ada masalah. No hal lah. Tak ada masalah. Jadi setahun duduk dalam kubu tu, mereka tak keluar, tidak akan jadi masalah. Jadi apa yang Nabi lakukan itu tidak akan menggugat lah. Melainkan kata Yahudi ni, kamu putuskan sumber sumber air kepada kubu tu, maka barulah mereka akan keluar. Maka Nabi SAW pun hantarlah sahabat-sahabat Nabi ni untuk putuskan bekalan air pada kubu tu, dan baru mereka keluar. Bila mereka keluar pula, barulah berlakunya pertempuran, dan akhirnya kejayaan itu berpihaklah kepada Madinah sebab mereka menang lawan pertembungan tu. Akhirnya ramai daripada kalangan mereka yang berada di kubu Khaybar ni tumpas, dan akibatnya berjaya ditawan kota Az-Zubair. Okay? Jadi punca tu dapat tahu dan diselesaikanlah oleh baginda Nabi SAW. Okey. Baik, selepas 3 kubu ni, mereka pun pindah satu lagi kubu yang lain lah, kota yang lain, iaitu kota Ubay. Okey, namanya kota Ubay. Okey, di kota Ubay pula, sekejap saya cek sekejap. Okey. Okey, di kota Ubay pula, okay, kalau kita tengok dalam kitab Rahikul Makhtum, dia kata apa? Selepas tentera Islam berjaya menawan Az-Zubair, maka orang Yahudi ni beredar dan pindah ke kota Ubay dan berkubu di situ. Tentera Islam menjalankan pengepungan di benteng Ubay. 2 orang jago Yahudi keluar seorang demi seorang dan mencabar tentera Islam untuk bertarung dengan mereka, tetapi mereka berdua berjaya dibunuh oleh jago-jago tentera Islam. Orang yang membunuh pencabar Yahudi yang kedua ialah jago yang terkenal dalam kalangan orang Ansar, dalam kalangan orang Islam, iaitu namanya Abu Dujanah. Kalau ibu-ibu ingat lagi, masa kita cerita dalam peperangan Uhud, Abu Dujanah ni antara hero lah dalam perang Uhud ni, sebab Nabi SAW serahkan satu pedang khas khusus kepada Abu Dujanah untuk menghancurkan tentera-tentera musyrikin Quraisy. Dia ni orang Ansar. Jadinya dia inilah orang yang sama juga yang telah membunuh jago-jago Yahudi daripada kubu Ubay. Okey, dia lah yang membunuh. Jadinya sebaik sahaja Abu Dujanah ni menang, dengan pantas Abu Dujanah ni dia rempuh masuk ke dalam kubu ni dan diikuti oleh tentera-tentera Islam yang lain lah. Maka berlakulah pertembungan di dalam kubu tersebut. Lalu habis saja peristiwa tu, orang Yahudi ni lari, surrender, dan dia pindah ke satu kubu yang lain, iaitu kubu An-Nizar. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat sejarah, memang kita boleh nampaklah cerita tu sangat singkat. Daripada ni berlaku ke yang ni. Sebab apa? Sebab dia yang sukarnya itu adalah pada waktu sebelum pertembungan. Sebab mereka ni, sahabat-sahabat Nabi ni duk cari, kita nak buat macam mana, nak masuk kubu macam mana, strategi kita macam mana, kita nak serang daripada mana, itu yang paling sukar. Bila dah bertemu dengan orang Yahudi ni, dah tak jadi isu dah. Sebab apa? Mereka adalah bangsa penakut. Okay? Digertak sahaja, dihadapi sahaja musuh ni, terus mereka lari. Sebab itu kita tengok, bila mereka masuk je, bertempur, terus pindah. Daripada satu kubu ataupun satu kota ke satu kota yang lain. Lepas tu pindah satu kota ke satu kota yang lain. Sebab itu memang sifat mereka adalah sebagai manusia yang memang penakut lah. Memang Allah Ta'ala ciptakan macam tu. Kalau mereka tak diperangi, mereka lah yang tunjuk paling gah, paling kuat, paling memiliki macam-macam kehebatan. Tapi bila mereka digertak, mereka zahirkan diri mereka yang sebenar,
iaitu sebagai manusia yang paling penakut. Okey, ni kalangan orang-orang Yahudi memang sifatnya macam itulah. Jadi sebab itu bila berlakunya pertempuran, mereka lari dan mereka tinggalkan kota Ubay dan berpindah ke kota kota An-Nizar. Ni kota yang paling kukuh, dan di kota Nizar ni lah mereka letakkan wanita mereka, mereka letakkan orang tua mereka, dan mereka letakkan wanita-wanita mereka. Okey, dia tinggal kat situ. Jadinya bila mereka semua dah lari daripada 4 kota tadi, maka mereka semua berhimpun dekat kota Nizar. Okey, di kota Nizar. Di kota Nizar ni barulah Nabi SAW menggunakan manjanik. Sebab apa? Sebab ibu-ibu kena bayangkan, bagi seorang lelaki lah, saya pernah sebut pada ibu-ibu, lelaki ni, okey. Ini soalan yang sangat baik lah. Mungkin, saya cek Okey, Bunda Zina kata, peperangan ni berlaku di banyak tempat, betul. Di antara satu kubu ke satu kubu. Ada 6 kubu yang berlaku peperangan, 2 kubu tu kosong. Okey. Jarak antara satu kubu ke satu kubu ni dia tak jauh lah. Dia saya anggarkan sebab saya tak turun sampai ke bawah. Tapi daripada atas tu saya boleh anggarkan daripada satu kota ke satu kota ni jarak dia 300 meter ke 500 meter. Okey, perpindahan tu satu kota ke satu kota tu 300 meter ke 500 meter. Jadi dia dekat lah. Okey. Anggaran kita ni lebih kurang dalam 3 padang bola sepak ataupun 5 padang bola sepak. Dia pindah satu kubu yang lain. Dan itu baru satu bahagian, satu daerah. Kemudian ada satu lagi daerah, bahagian yang kedua. Okey. Kekanda Farhana kata apa? Asal lah mereka tak paling takut dengan neraka. Okey. Sebenarnya orang Yahudi ni paling takut dengan neraka. Sebab ada satu firman Allah Ta'ala ni, bila mereka kata mereka lah bangsa yang Allah sayang, mereka lah bangsa yang memiliki kelebihan, ada privilege, ada itu, ada ini, maka Allah Ta'ala perintah pada Nabi supaya cakap pada orang Yahudi, kalau betul kamu orang yang benar, yang hak, cuba kamu mati sekarang, tengok kamu berada di mana. Dan orang Yahudi memang takut untuk mati pada waktu tersebut. Dan dia berbeza sifat dengan orang Muslim. Kita kata kita berada di pihak yang benar kerana kita berpaut kepada baginda Nabi SAW pada wahyu Allah. Jadi bila berlaku perang, mana ada orang Islam lari pada medan perang? Semuanya berani sebab apa? Nak mendapatkan syahid kerana dijamin memiliki syurga daripada Allah Ta'ala. Tapi orang Yahudi tak berani. Kalau mereka berani untuk menghadapi kematian, dia akan pertahankan kubur dia, bahkan mereka sanggup mati kerana untuk dapat pahala sebagai syahid lah ataupun pahala syurga daripada Allah Ta'ala. Tapi tak ada seorang pun berani. Okay? Sebab mereka tahu mereka bukan berada di tempat yang benar. Mereka pun ragu-ragu dengan iktiqad yang mereka anuti. Dia berbeza dengan sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Okay? Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ni semuanya berlumba-lumba untuk berperang, mempertahankan agama Allah. Sebab kalau takdirnya mati, kita tetap dalam kemenangan. Kalau menang dalam peperangan, kita dapat ghanimah. Kalau kita syahid dalam peperangan, kita dapat syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itu orang Islam tak takut apa-apa. Menang ataupun kalah, menang ataupun mati, kita tetap menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, peluru yang digunakan pada senjata Al-Manik itu berapi meletup atau hanya... Okay, dia adalah bola batu. Dia bukan meletup. Dia adalah bola batu. Jadi, Nabi SAW, bila dia minta sahabat-sahabat Nabi ni, sebab kita tak boleh masuk kubur An-Nizar, maka Nabi kata apa? Gunakan manjanik-manjanik itu dan lontarkan kepada benteng-benteng musuh. Jadi mereka pun lontar daripada jauh. Bila mereka lontar daripada jauh, maka batu-batu peluru tu terkenalah pada kubu-kubu, dinding-dinding kubu An-Nizar dan menyebabkan dinding itu bocor atau roboh lah. Sebahagiannya roboh. Dan menjadikan tentera Islam ni ada peluang untuk masuk ke dalam kubu An-Nizar. Sebab masa tentera Islam mendekati kubu ni, musuh-musuh Yahudi ni, dia duduk di atas kubu dan mereka baling lembing. Okay, dia baling lembing. Baling macam-macam senjata lah. Jadi menyebabkan tentera Islam ni tak boleh menghampiri kubu ni. Jadi cara yang Nabi buat adalah lontar manjanik ni daripada jauh. Okay, jadi bila kubu tu runtuh, musuh pun lari dan peluang itu digunakan sebaik mungkin oleh tentera sahabat. Tentera Islam pun dapat masuk ke dalam kubu
an-nizar. Okey. Bila tentera Islam masuk, maka berlakulah pentempuran di antara Yahudi dengan tentera-tentera Islam. Dan waktu berlakunya ni, mereka tak boleh nak tinggalkan dah. Mereka tak tahu nak lari mana dah. Apa yang berlaku? Tentera lelaki Yahudi terus tinggalkan kota An-Nizar. Yang tinggal dekat kubur tu, wanita, anak-anak dan juga orang tua. Mereka dibiarkan. Tidak ada siapa pun yang melindungi mereka ni. Akhirnya mereka ni semuanya jadi tawanan, tebusan kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, daripada peristiwa ni lah akhirnya Nabi akan berkahwin dengan Safiyah binti Khuyai bin Akhtab, kan? Nabi kahwin dengan Safiyah binti Khuyai. Kenapa Nabi? Sebab mereka ni jadi tawanan baginda Nabi SAW. Okay? Mereka ni tak dapat lari lah. Yang lelaki, tentera-tentera lelaki semua pakat lari. Pengecut, penakut. Tak seorang pun yang mempertahankan kubu ini daripada ditawan oleh tentera-tentera Islam. Okey, baik. Selepas kubu ni dah ditawan, maka tentera-tentera Islam beralih ke bahagian yang kedua lah, daerah yang kedua, iaitu mereka pergi ke kubu yang diketuai oleh Abu Al-Hukaid. Abu Al-Hukaid ni adalah ketua Yahudi Bani Nadir, Yahudi yang pernah tinggal di kota Madinah. Yahudi yang merancang perang Khandaq. Dia mastermind dalam perang Khandaq ni, Abu Hukaid ni lah. Dia ada Abu Hukaid dan Abu Salami. Dia dua-dua ni Yahudi. Dua-dua ni lah yang rancang menyerang Nabi bersama dengan musyrikin Quraisy di dalam peperangan Khandaq. Di kubu ni, kubu yang dikenali sebagai Al-Qubus ni, okay, kubu ni lah tempat duduknya Abu Hukaid. Okay. Jadinya Nabi SAW ni dia kepung kubu Al-Qumus ni iaitu selama 14 hari. Lama ni 14 hari dia duduk. Okay, duduk 14 hari duduk kat situ. Jadinya bila Nabi SAW kepung hampir setengah bulan, menyebabkan Abu Hukaid ni jadi takut. Dan Abu Hukaid ni akhirnya dia surrender dan diikat perjanjian damai dengan baginda Nabi SAW. Okay, dia sifat penakut kan orang Quraisy ni, orang-orang Yahudi. Dia keluar daripada kubur dia dan dia berunding dengan Nabi SAW. Nak buat nego dengan Nabi lah. Jadi, dia buat satu negotiation dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Kita akan bernamai. Yang penting tidak ada pertempuran darah, tidak ada peperangan di antara kita. Okay. Dan dia kata apa? Syaratnya, anak-anak mereka ni, keluarga mereka diserahkan kepada mereka. Maksudnya, jangan apa-apakan keluarga kami. Rasulullah tak boleh ambil. Tapi mereka setuju harta benda dia, tanah dia, emas perak dia dan segalanya Nabi ambil sebagai harta ghanimah. Tapi manusia-manusia tu jangan ambil. Itu hak dia. Hak orang-orang Yahudi. Nabi tak kisah. Nabi kata okey. Cumanya kata Nabi SAW satu benda je. Kalau kamu menyorok, sembunyikan harta kamu daripada aku, maka aku akan, kata Nabi SAW, aku akan, Allah Ta'ala ni tidak akan memberi perlindungan kepada perjanjian ni lah. Maksudnya perjanjian ini automatik terbatal. Okay. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang Yahudi ni tetap menipu dengan baginda Nabi SAW. Walaupun mereka dah ikat perjanjian dah. Mereka tak serik-serik ni. Dalam peristiwa di Madinah, Bani Nadir ni dihalau kerana mereka tipu Nabi kan. Adanya piagam Madinah, perlembagaan. Tapi mereka mencabuli perjanjian dengan Nabi. Sekali lagi mereka tipu Nabi SAW ni dalam peristiwa ni. Mereka janji semua harta diserahkan. Nabi takkan ambil seorang anak dia, isteri semua takkan ambil. Yang penting harta, emas, semua tanah-tanah menjadi milik Nabi SAW. Semuanya. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya mereka ada perancangan. Dia sorok sebahagian lagi harta-harta mereka ni daripada pengetahuan baginda Nabi SAW. Sorok juga. Memang terkenal lah dengan sifat penipuan ni. Sebab itu, kita belajar, kita bukan nak bermusuh dengan Yahudi. Sebab mereka ni lahir pun bukan atas pilihan mereka kan, atas takdir Allah. Cumanya sifat tu, kita bermusuh dengan sifat tu. Kita bermusuh dengan mereka tu kerana perangai tu. Dan perangai itulah pengajaran kepada kita supaya jangan sekali-kali percaya dengan golongan-golongan ni. Sebab golongan ni lah yang akan membawa kerosakan sampai ke hari ni. Kita tengok dunia kita bergolak ni sebab siapa? Kita tengok hari ni dunia kita bergolak sebab siapa? Sebab musuh-musuh ni lah yang sentiasa ulang benda yang sama. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Yang ini diserang macam ni, yang ini diserang macam ni. Akhirnya semua bergolak. Negara ni bergolak, negara ni bergolak. Mana datang keamanan? Tak ada.
Dan ini yang berlaku daripada zaman Nabi SAW. Okay? Daripada perangai orang-orang Yahudi ni. Jadinya, okay. Nak ceritanya Abu Hukai ni dia berjanji dengan Nabi kan. Tapi Abu Hukai ni dia ada 2 orang anak lelaki dia. 2 orang anak lelaki dia ni telah timbus harta-harta tu. Banyak harta ni ditimbus harta tu. Tapi dalam riwayat Ibnu Ishaq iaitu mengatakan Nabi SAW datang kepada Kinanah Ar-Rabi' yang menjadi tempat simpanan. Ni lelaki lah, lelaki daripada Bani Nadir ni namanya Kinanah Ar-Rabi'. Dia ni adalah sebagai orang yang menjaga harta-harta milik Bani Nadir. Lalu Nabi minta harta tu daripada dia. Aku dah ada perjanjian dengan Abu Hukai. Abu Hukai, serahkan semua harta kamu kepada aku. Serah. Kamu pula ambil semua anak-anak isteri kamu, ambil. Keluarga kamu ambil. Aku takkan kacau. Jadi Nabi minta lah sebab perjanjian dah dibuat kan. Nabi minta. Lalu Kinanah kata apa? Aku tak tahu apa-apa pun. Sedangkan dia ni pemegang harta. Biasalah kan, nak cakap pusing kan. Nabi minta dia kata aku tak tahu. Lalu datanglah ada seorang lelaki Yahudi ni bagi tahu kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, setiap pagi aku akan nampak Kinanah ni, penjaga harta Bani Nadir ni, dia akan duduk dekat satu kawasan ni, tempat kawasan runtuhan tu. Setiap pagi dia akan ronda-ronda kawasan tersebut. Lalu kata lelaki tu, kemungkinanlah kawasan itu tempat mereka menyembunyikan harta yang mereka tak nak bagi pada Nabi SAW. Bila Nabi dengar report tu, Nabi pun kata, sebab yang report ni orang Yahudi juga. Jadi Nabi tanya kepada Kinanah Ar-Rabi' ni, kata dia, kalau aku jumpa harta tu, kau sanggup tak kalau aku bunuh kau? Lalu dia kata, ya, aku sanggup. Aku sanggup terima hukuman untuk dibunuh. Punya perangai Yahudi ni, sampai macam tu pun dia berani lagi untuk menipu baginda Nabi SAW. Okey, itu sampai tahap tu lah. Okey. Jadinya, Nabi SAW pun mengarahkanlah sahabat-sahabat ni pergi geledah kawasan runtuhan tu. Bila digeledah, akhirnya mereka jumpa harta-harta yang disembunyikan oleh 2 orang anak lelaki Abu Hukai ni yang telah bersongkol dengan si Kinanah Ar-Rabi' ni. Jumpa harta tu. Bila jumpa harta tu, Nabi SAW panggil Az-Zubair Al-Awwam pergi tangkap mereka ni dan pergi seksa lah. Seksa ni tujuan dia adalah untuk ugut supaya mereka ni mengakulah. Lalu last kali bila Nabi SAW ni tengok Az-Zubair ni memang bagi betul, seksa betul, Nabi pun kata apa? Aku serahkan mereka ni kepada Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah. Kalau ibu tahu cerita ni, Muhammad bin Salamah ni dia adalah orang Ansar, orang Madinah. Tapi dia ni ada hubungan baik kekeluargaan dengan Bani Nadir. Jadi Nabi SAW serahkan, ni urusan keluarga kamu dahulu ni. Sebab kamu orang Ansar, orang Madinah, ada hubungan dengan Bani Nadir. Ni perangai orang Bani Nadir, ni keluarga kamu. Terpulanglah kepada kamu nak buat apa dengan mereka. Ni sebab Nabi ada perasaan kasihan. Ada ihsan kepada manusia ni, Nabi tak nak buat apa-apa dah. Nabi ambil harta-harta tu, Nabi serahkan. Ni hubungan keluarga dengan keluarga. Terpulang pada Muhammad bin Salamah untuk uruskan kamu. Apa yang Muhammad bin Salamah buat? Muhammad bin Salamah ambil keputusan untuk pancung kepala mereka. Ini bukan keputusan Nabi kan? Ini adalah keputusan daripada ahli keluarga mereka. Sebab apa? Sebab banyak penipuan yang mereka lakukan. Bahkan mereka ni sentiasa cuba untuk membunuh baginda Nabi SAW. Okay? Sebab itu kalau tengok dalam kitab Rahiqul Maktum dia kata apa? Ibn Qayyim menyebutkan Nabi SAW menyuruh dibunuh 2 orang anak Abu Hukai yang mengaku bahawa mereka berdua menyembunyikan harta itu ialah sepupu Kinanah sendiri. Mereka ni pakat antara dia ni lah. Masing-masing sorokkan ni, sedangkan mereka dah ikat perjanjian dengan Nabi SAW untuk serahkan semua harta. Sebab tak ada seorang pun daripada mereka tu Nabi ambil anak dia ke isteri mereka. Tak ada seorang pun Nabi ambil sebagai tawanan. Zaman tu tawanan benda yang sangat penting lah. Tawanan ni benda yang sangat penting. Nabi tak ambil seorang pun walaupun Nabi ada hak sebab perjanjian. Jadi mereka pula langgar perjanjian. Sebab itulah sampai ke kes membunuh lah. Maksudnya Nabi ambil keputusan untuk jatuhkan hukuman bunuh kepada mereka. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebahagian yang berlaku dalam peristiwa ni.
Dan insya-Allah lepas ni kita akan sambung lagi berkaitan tentang perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai. Macam mana perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai, dan kita akan tengok sedikit tentang ada beberapa peristiwa daripada perkahwinan Nabi dengan Safiyah ni. Okay, sebab specialnya Safiyah ni dia memiliki raut wajah yang sangat lembut lah. Dan dia satu-satunya isteri Nabi SAW yang bukan daripada bangsa Arab. Ibu-ibu kena bayangkan Nabi orang Mekah. Nabi pindah ke Madinah, tak ada seorang pun isteri Nabi daripada kalangan orang Madinah. Tak ada pun. Kalau kita bayangkan Nabi pindah Madinah ni, sudah tentu ni Nabi ni, sudah tentu ramai orang yang akan nak, ya Rasulullah kahwinlah dengan anak saya. Ramai orang offer, tapi tak ada pun Nabi ambil kesempatan. Yang isteri-isteri Nabi semua orang Mekah. Semua orang Mekah. Okay, tak ada seorang pun daripada kalangan orang Madinah. Cuma yang Yahudi ni seorang je, Safiyah. Itu pun ada sebab-sebab tertentu kenapa Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Dan daripada perkahwinan Safiyah binti Huyai ni, dia bertembung lagi dalam kalangan isteri-isteri Nabi. Tambah lagi cemburu dia. Banyaklah kes. Ini lagi seronok sebab dia cerita tentang perangai wanita. Okay, ada sifat-sifat wanita lah. Okay. Lepas tu kita akan cerita lagi berkaitan tentang antara asbab kewafatan Nabi SAW, iaitu racun yang diletakkan pada hidangan baginda Nabi SAW. Nabi dijamu makan kambing dan kambing itu telah diletakkan racun dan dikunyah oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok Nabi SAW ni dia sihat, walafiat lah, memang sihat. Nabi ni sihat. Sampai ke usia Nabi 61-62 tahun pun Nabi tetap lagi berperang. Maksudnya gagah lah. Cumanya kematian tu adalah asbab kerana terkena racun. Okay, racun yang dimakan pada perang Khaybar. Okay, baik. Saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ustaz, tak payah buka soalan kan? Buka soalan. Tak payahlah. Tak payahlah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah ilmu kita dengan perang Khaybar, kota yang besar dipenuhi dengan kota-kota dan kebun ni. Masya Allah, seronok. Terima kasih kepada tim Gemunuk Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat sedikit iban Ustaz. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Amin bin Muhammad Saleh. Pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. 9.15 kuliah isyak bersama Al-Fadhilah Ustazah Suraya bin Muhammad dengan hari ini tajuk Ahlan Rajab. Dengan ini saya mewakili Gemunuk Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Semoga Allah kurnia kesembuhan dan keafiatan yang sempurna buat anak Ustaz, insyaAllah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan salatul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Saya tengok ada soalan tadi daripada kerana Farhana. Ya, betul. Orang Yahudi ni dia ada sifat selfish lah. Bukan sekadar penakut tapi dia selfish lah. Pentingkan diri sendiri lah. Dia tak pedulikan. Yang penting adalah keuntungan peribadi dia. Okay, baik. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Minta maaf lah ada gangguan-gangguan. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang.